Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita bersama sekali lagi dalam sesi refleksi. Dan jika kita lihat pada refleksi yang lepas, kita menceritakan hal berkaitan dengan Penyata Razak yang diterbitkan sekitar tahun 1956 dan kemudiannya Penyata Rahman Talib pada tahun 1960. Dan fokus kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk membincangkan Penyata Rahman Talib yang diterbitkan pada tahun 1960, yang saya fikir bahawa kedua-dua dokumen ini adalah sangat penting dalam sejarah pendidikan Malaysia kerana ianya memainkan peranan kunci dalam pembentukan sistem pendidikan negara. Memang benar terdapat persamaan ataupun perbezaan. Mungkin itu juga perkara yang ingin kita huraikan pada hari ini. Kalau kita lihat daripada aspek persamaan, yang pertamanya adalah kedua-dua penyata ini uh, memberikan maksud yang jelas terhadap penyatuan sistem pendidikan di Malaysia. Pada masa yang itu terdapat perpecahan mengikut kepada garis etnik masing-masing. Dan di situlah kedua-dua penyata ini memberikan bagaimana kaedahnya untuk kita menyatukan kesemua perkara tersebut untuk membentuk satu sistem pendidikan bersepadu. Yang keduanya adalah persamaan terhadap kedua-dua laporan ini adalah menceritakan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dalam sistem pendidikan Malaysia. Dan yang ketiga adalah penekanan terhadap pendidikan kebangsaan kerana Penyata Rahman ataupun Penyata Razak bersama-sama menekankan keperluan untuk pendidikan yang dapat menggabungkan pelbagai kaum di Malaysia serta memupuk semangat kebangsaan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan kurikulum seragam yang mana kedua-dua laporan juga ini mencadangkan tentang pengenalan kurikulum seragam di semua sekolah di Malaysia, baik sekolah rendah ataupun sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, mungkin jika kita nak tahu ataupun faham apakah perbezaan di antara kedua-dua penyata ini. Kalau kita lihat daripada aspek fokus ataupun ruang lingkup berkaitan dengan Penyata Razak, ianya lebih bercerita tentang keseluruhan sistem pendidikan termasuk bagaimana pembentukan sistem sekolah kebangsaan yang seragam. Tetapi melihat kepada Penyata Rahman Talib, ianya melihat daripada aspek perlaksanaan bagaimana peningkatan kualiti pendidikan termasuk penubuhan majlis peperiksaan Malaysia yang masih ada sehingga kini. Dan kalau kita lihat juga semasa perlaksanaan, kalau kita imbas kembali, Penyata Razak lebih berfokus kepada tahun 1956 yang mana ianya berlaku sebelum kemerdekaan Malaysia. Dan manakala Penyata Rahman Talib pula diperkenalkan pada tahun 1960 yang mana kita telah pun mencapai kemerdekaan. Dan dalam konteks yang sama, Penyata Rahman Talib mencadangkan bahawa pendidikan percuma ataupun wajib untuk peringkat sekolah rendah adalah satu aspek yang tidak ditekankan secara spesifik di dalam Penyata Razak. Seperti mana yang kita tahu ataupun kita dengar sebentar tadi, yang mana semasa Penyata Rahman Talib ini dilaksanakan, ianya memang benar-benar memfokuskan terhadap bagaimana pelaksanaan itu boleh dilakukan. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa betapa pentingnya Penyata Rahman Talib ini kerana bukan mudah untuk membentuk satu sistem pendidikan yang baik kerana pertamanya adalah pengurangan terhadap jurang pendidikan dengan membawa konsep penyatuan pendidikan serta pelaksanaannya secara seragam adalah satu perkara yang perlu diusahakan secara berperingkat. Dan kerana apa? Kerana kompleksiti di dalam sebuah negara yang kita kenal sebagai Malaysia bukan hanya hebat dengan kepelbagaian kaum ataupun etniknya, begitu juga dengan terdapatnya jurang pendidikan di antara kawasan luar bandar ataupun bandar, sekaligus juga ianya berkaitan dengan sosioekonomi di setiap tempat yang sangat berbeza-beza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kalau kita melihat kepada aspek yang lain, memang benar kalau kita lihat struktur sistem pendidikan seperti mana yang dikemukakan oleh Penyata Razak pada tahun 1956, pernyataan ini memberikan perhatian ataupun
fokus terhadap pembinaan sebuah sistem pendidikan. Dan pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, antara perkara yang dititik beratkan adalah jenis-jenis sekolah, kurikulum yang bagaimana ataupun bagaimana media pengajaran itu boleh dilaksanakan. Yang menariknya adalah ketika Rahman Talib melihat kepada mungkin kekurangan yang ada pada penyata Razak, ianya memfokuskan bagaimana pelaksanaan itu dijalankan secara praktikal. Seperti mana yang dicadangkan dalam penyata Razak, termasuklah bagaimana ianya boleh membentuk satu struktur asas ataupun struktur pendidikan yang memberikan impak terhadap peningkatan kualiti pendidikan, ataupun seperti mana yang kita kehendaki untuk memastikan bahawa kita boleh membina ataupun kita boleh mensasarkan integrasi nasional melalui pendidikan identiti kebangsaan melalui pendidikan yang mana saya yakin juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam dasar ekonomi baru kita bukan sahaja ingin mencapai jurang perbezaan ekonomi, kita juga ingin melihat bagaimana jurang pendidikan juga dapat dirapatkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kesan di antara penyata Razak ataupun penyata Rahman Talib ini sebenarnya telah membuka ruang ataupun jalan kepada pencinta pendidikan ataupun warga-warga pendidik untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana pelajar-pelajar ini bukan sahaja dilihat berlakunya apa kita panggil sebagai mengurangkan jurang pendidikan, tetapi bagaimana kita boleh mengukur keupayaan pelajar. Dan saya fikir peringkat awal menubuhkan Majlis Peperiksaan Malaysia adalah melihat kepada bagaimana badan ini boleh mengawal selia kualiti pendidikan melalui peperiksaan. Dan kalau kita lihat pada waktu dan ketika tersebut, kita memang berfokuskan kepada peperiksaan seperti mana yang berlaku agak sekian lama, antaranya kemungkinan besar yang pernah dialami oleh tuan-tuan dan puan-puan, antara peperiksaan-peperiksaan perdana seperti UPSR, PMR ataupun dulu dikenali sebagai SPM dan kemudiannya SPM, yang menjadi kepada batu asas bagaimana pelajar-pelajar ini dinilai kompetensinya. Dan kalau kita lihat bahawa titik tolak daripada Majlis Peperiksaan Malaysia inilah kita melihat secara detailnya bagaimana pentaksiran dan juga penilaian dapat dijalankan dan bagaimana kompetisi-kompetisi ini boleh diukur dengan baik. Dan untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sedikit berbeza kerana kita tidak lagi berfokus kepada UPSR. Kalau dulu kita kenali sebagai PMR ataupun SRP ataupun SPM dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita sudah melihat kepada pendekatan ataupun melihat kepada kaedah pentaksiran dan penilaian yang lebih holistik. Pada masa yang sama juga kita ingin melihat bagaimana pelajar-pelajar ini boleh diserlahkan kompetensinya, bukan hanya melihat kepada keupayaan intelektual tetapi juga kepada keupayaan-keupayaan yang lain. Dan memang benar setelah sekian lama kita mengamalkan peperiksaan secara konvensional, berubah kepada bentuk ataupun jenis pentaksiran yang baru bukanlah sesuatu perkara yang mudah kerana kebanyakan guru-guru telah dilatih dengan begitu lama terhadap bagaimana sistem itu juga memberikan kesan kepada kaedah pengukuran melalui sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dan memang benar setiap perubahan yang berlaku mungkin mengambil masa dan kompleksiti itu juga boleh dilihat bagaimana besar dan luasnya bilangan guru, bilangan sekolah dan juga bilangan pelajar juga mungkin menjadi kengkangan kepada pelaksanaan-pelaksanaan yang berinisiatif baru dalam melihat kepada perkara-perkara yang baru. Jadi saya fikir tuan-tuan dan puan-puan, mungkin juga nanti kita akan ataupun saya akan bincangkan bagaimana laporan Mahathir yang memberikan penekanan-penekanan tertentu terhadap pembangunan, bukan hanya memastikan bahawa kita boleh memberikan pendidikan kepada warga negara Malaysia dalam peringkatnya, tetapi juga bagaimana kita boleh menyediakan tenaga-tenaga kerja dalam menyokong kepada pembangunan ekonomi. Jadi insya-Allah itu saja untuk pada hari ini dan saya akan kongsikan lebih banyak lagi pada video refleksi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.